Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, Farhan nak kongsikan bersama dengan kalian. Ini satu lagi topik. Kita nak bincangkan berkenaan dengan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023 ataupun Energy Efficiency and Conservation Act. Kita bercakap berkenaan dengan akta ini adalah di bawah Suruhanjaya Tenaga. Jadi kita nak perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Insinyur Technologies Abdul Razib Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi bersama dengan kami. Okey. Kita sedia maklum bahawa Suruhanjaya Tenaga telah pun beroperasi lebih daripada 2 dekad. Tetapi saya pasti ada juga masih ramai yang tidak mengetahui peranan dan juga fungsi Suruhanjaya Tenaga ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami. Terima kasih Puan Farihah. Terima kasih saya ucapkan kepada TV3 kerana menjemput kami hari ini rancangan MHI. Jadi sebagaimana yang tuan-puan dan penonton sedia maklum, badan-badan kawasan lain seperti SKMM, MCMC, SPAN dan juga Security Commission, SC dan juga Bank Negara, Suruhanjaya Tenaga adalah badan kawasalia untuk 2 sektor utama, iaitu pembekalan elektrik dan juga gas berpaip. Jadi kita ada 3 akta di bawah Suruhanjaya Tenaga, Akta Bekalan Elektrik, Akta Bekalan Gas dan baru-baru ini ada akta baru, Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Dan betul semenjak 2001 lagi, ST sudah hampir lebih daripada 2 dekad. Dan jurisdiction kita atau kawasan kita bertanggungjawab adalah Semenanjung Malaysia dan juga Sabah untuk hari ini. Dan kita ada 3 kalau core business ataupun fungsi utama Suruhanjaya Tenaga. Yang pertama, segi kawasalia ekonomi, penentuan tarif elektrik. Dan kedua, kawasalia teknikal, mutu-mutu perkhidmatan untuk yang dibekalkan oleh utility tenaga dan juga gas berpaip. Dan yang penting, keselamatan elektrik dan keselamatan gas berpaip untuk menjaga keselamatan publik, orang awam dan juga pekerja-pekerja di bawah organisasi yang kita lesenkan. Dan kita juga membuat promosi. Selama ini kita ada promosi Jadilah Bijak Tenaga ataupun Energy Efficiency ataupun Energy Smart yang kita menwar-warkan kepada rakyat untuk supaya lebih efisien menggunakan tenaga dan cekap dan jimat dan selamat. Okey. Berkenaan dengan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2023, Datuk, apa sebenarnya rakyat perlu faham berkenaan dengan akta ini? Latar belakangnya. Okey. Saya mulakan dengan dasar tenaga negara oleh kerajaan. Bertepatan dengan hari ini kita berbincang berkenaan dengan perubahan iklim, kesan-kesan greenhouse gas ataupun gas rumah hijau. Dan kerajaan telah mengumumkan yang negara kita akan mencapai seawalnya sifar bersih atau net zero GSG 2050. Itu selari dengan dasar yang diumumkan oleh kerajaan. Jadi bertepatan dengan adanya akta EECA yang kita panggil ini, in short, untuk kita sama-sama menuju ke arah 2050. Jadi kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, kita ada baru-baru ini kita lancarkan NETR, National Energy Transition Roadmap ataupun hala tuju peralihan tenaga negara. Salah satu inisiatif yang penting adalah energy efficiency and conservation. Jadi akta ini akan membantu untuk sama-sama mencapai penurunan greenhouse gas ke arah sifar bersih 2050. Kalau kita lihat supply and demand ataupun dari segi pembekalan dan juga permintaan, sentiasa kita harus mengimbang pembekalan. Permintaan akan sentiasa berkembang. Jadi EECA ataupun energy efficiency ini di sudut permintaan. Jadi kalau kita boleh mengurus permintaan, kita boleh mengurangkan pembekalan tenaga. Sebab pembekalan tenaga amat kompleks dan amat memerlukan belanja yang besar. Kita perlu membina loji-loji janakuasa, perlu menambah renewable energy ke dalam energy mix kita dan juga kos-kos import bahan-bahan api daripada luar negara, ada melibatkan energy security dan sebagainya. Jadi bila ada pengurusan yang cekap, efisien dari segi permintaan, jadi kita boleh mengurangkan permintaan dan kita boleh mengawal pembekalan dengan secara berhemah dan bijak. Ini penting yang penting untuk kita pastikan bahawa keseimbangan tu. Ya, betul. Okey. Kita nak tahu juga apakah implikasi undang-undang ini kepada para pengguna. Ya.
Jadi kalau kita tengok objektif, memang kita menggalakkan penjimatan tenaga. Secara terusnya kita ada industri-industri yang akan terkesan, pengguna-pengguna industri, pengguna komersial, pengguna industri yang tidak banyak. Bilnya sekitar 2.4 juta, dia akan terlibat dengan akta ini, dan juga pengguna komersial, bil yang sama, lebih kurang 43% untuk pengguna industri dan 0.04% saja untuk pengguna komersial yang akan memerlukan pelantikan pengurus tenaga, juru audit tenaga, dan ada sistem pengurusan tenaga, plan, dan juga laporan tahunan yang akan diserah kepada Suruhanjaya Tenaga. Dan juga tak lupa kita akan labelkan bangunan-bangunan. Kita bagi star rating lah, daripada 1 star hingga 5 star. Kita panggil label intensity tenaga ataupun BEI, penggunaan tenaga setiap bangunan. Dan terakhirnya kita ada kita panggil MAPS, label cekap tenaga untuk barang-barang domestik, peti sejuk, pengawal dingin dan sebagainya, dengan taraf-taraf bintang untuk alat-alat yang kita uji dan kita akan nilaikan. Jadi itu implikasi kepada industri dan kepada pengguna-pengguna. Ya. Dan daripada informasi itu pastinya kita tahu setiap akta yang kita gubali pasti ada kelebihan dia. Betul. Jadi kita nak tahu apa kelebihan akta kecekapan dan konservasi. Saya bagi contoh direct, Fariha. Jadi kita tengok, kalau kita bandingkan 2 star rating dengan 5 star rating, kita ambil peti sejuk. Okey. Kalau menggunakan 5 star rating, penjimatan sebanyak lebih kurang RM120 untuk setahun. Jadi memang harga tu agak lebih mahal daripada 2 star. Jadi ada penjimatan, ada orang kata return of investment lah, ataupun break even. Itu kesan direct daripada pengguna domestik. Dan tidak lupa juga ada penjimatan untuk pengguna industri, walaupun ada kos untuk melantik pegawai-pegawai, energy manager dan sebagainya. Jadi kalau kita kira setahun, lebih kurang 10% penjimatan daripada bil yang dibayar 24 juta tadi. Itu kita punya anggaran. Jadi kelebihan dia banyak. Dan untuk makro, untuk negara, kita akan jimat lebih kurang hampir 100 bilion hingga 2050. Kos untuk kita bina jana kuasa dan guna fuel untuk kita bakar, untuk kita jana elektrik dan sebagainya. Dan tak lupa juga alam sekitar. Kita akan jimat sebanyak lebih kurang 200,000 kilotan CO2 yang kita terpaksa lepaskan. Kalau kita tidak ada program ni, kita penggunaan tenaga akan lebih bertambah. Dan kalau kita bandingkan dengan pokok yang kita kena tanam, hampir 8 bilion pokok yang kita tanam untuk kita menghirup atau CO2 daripada pelepasan GHG dengan penggunaan tenaga yang lebih. Dan tak lupa juga tadi saya sebutkan pengurus tenaga, kita akan adakan lebih kurang 2,500 pekerjaan baru untuk industri yang kita akan laksanakan ini akan datang. Ya. Okey, Datuk. Mungkin pesanan terakhir dari Suruhanjaya Tenaga kepada para penuntut MHI pada hari ini. So pada saya, segala usaha yang kita buat, yang kita lakukan sekarang ini bukanlah segala-galanya untuk kita. Sebenarnya untuk anak-anak, cucu-cucu kita yang kita akan wariskan bumi ini, kita buat yang terbaik lah, untuk kita serahkan yang terbaik. Itu sebenarnya ini antara usaha yang dilakukan untuk generasi baru nanti untuk negara kita juga. Baik, terima kasih diucapkan buat Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razib Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga. Baik, kita nak serahkan kepada Afad. Okey, terima kasih Fariha. Baik.